Selamat datang lagi sekali ke saluran YouTube N-Gear. Hari ini kita berbincang ke bahagian kedua, teknologi kereta yang penting. Dan hari ini kita bincang dengan teknologi nombor 3 dan teknologi yang keempat. Jom kita teruskan. Teknologi penting yang ketiga ialah tayar. Tayar yang ada angin lah. Tayar mati tu dah lebih lama sikit, ni tayar yang ada angin. Sebelum kita cerita pasal tayar ada angin ni, teknologi getah itu sendirilah. Tahun 1839, getah telah berjaya dihasilkan dalam bentuk yang kita faham sekarang, di mana getah tu dia kenyal tetapi dia keras dan dia boleh kekalkan bentuknya. Jadi kalau kita tengok getah, sebelum getah tu diproses macam di kampung ke apa ke, getah tu kita tarik dia kenyal, kadang-kadang dia tak boleh nak balik pada shape dia dan dia jadi lembik bila panas dan macam-macam masalah lah. Dia tak boleh perubahan suhu, pasal panas dia lembik, sejuk dia keras, dia brittle, so bermacam-macam masalah. Jadi Charles Goodyear pada tahun 1839 telah menjumpai proses vulkanisasi. Vulcanization proses ni pula dijumpai secara tak sengaja. Dia dah cuba campur macam-macam, tak dapat juga nak menghasilkan sifat getah yang macam kita nak sekarang ni. Tapi pada terakhirnya dia dengan secara tak sengaja tertumpah belerang ke dalam getah, dan apabila sulfur tu masuk ke dalam belerang, bila dia dah sejuk, dia telah menjumpai benda itu. Nah, saya tahu awak kata dia ni mungkin lepas tu jadi kaya raya pasal dia punya tayar company Goodyear kan. Sebenarnya company Goodyear tu tak ada kena-mengena dengan dia. Dia mati apa-apa kedana, kesian kat dia. Nama tu digunakan oleh syarikat tayar lah untuk menghasilkan tayar lah dengan menggunakan jenama tu. Jadi tahun 1847, iaitu 8 tahun selepas Charles Goodyear mencipta proses vulcanization, seorang juru reka daripada Scotland nama Robert W. Thomson telah mencipta tayar ada angin dalam patent lah yang difilekan buat kali pertama tahun 1847. Tapi pada masa tu tak ada kegunaan lah untuk produk tu kerana banyak orang menggunakan kereta lembu, kereta kuda, jadi memang tak ada keperluan yang memakai roda tayar mati lah. Sama ada kayu dan besi ataupun kayu dan getah, tapi tayar mati tidak memerlukan sebarang pneumatik lah. Pasal ciri-ciri tayar pneumatik tu ialah dianya membantu untuk menjadikan kita punya ride quality lebih elok lah. Dia has sort of suspension punya quality lah. So bila tahun 1888, masa tu basikal dah mula banyak, jadi John Boyd Dunlop, ni baru betul nama Dunlop tu daripada nama dia lah, daripada Ireland, telah mencipta lagi sekali tayar yang ada angin tu, dan ia digunakan untuk penggunaan basikal dan kemudiannya untuk penggunaan motosikal dan juga kereta. Jadi ini tahun 1888. Dah berapa tahun dah tu? Berapa? 400 tahun. Pandai Syasha. 132 tahun dah tayar tu dicipta. Teknologi keempat. Lepas kita cerita pasal tayar, yang keempat pula ialah disc brake. Jadi brake ni ialah sesuatu yang sangat penting lah. Disc brake ni ialah sekarang ni iterasi yang sekarang kita semua menggunakan brake cakra lah. Pada asalnya kita menggunakan brake drum. Jadi brake drum tu dia punya kesan dia sama je sebenarnya dengan brake cakra tu. Cuma brake drum ni masalah dia ialah dia pasal dia duduk sebelah dalam dan dia tertutup, dan dia cepat panas dan susah nak kurangkan haba yang keluar masuk, dan mungkin jugalah ada masalah nak maintenance susah pasal dia belah dalam, nak kena buka baru boleh keluarkan punya shoe. Itu ini cerita dia panjang. So dia merekakan brake cakra. Jadi brake cakra ni direka pada tahun 1902 oleh Frederick William Lanchester, dan kereta yang pertama yang menggunakan brake cakra ni ialah Lanchester lah. Jadi brake cakra ni dia basically steel ataupun iron disc, ataupun sekarang mungkin carbon fiber, ataupun mungkin kind of ceramic punya fiber disc. Jadi disc tu cakra tu dia dikepitkan dengan dia panggil brake pad lah dengan brake pad, dan dari situ dia boleh buat cross drill yang ada lubang-lubang tu, ventilated, ada lubang-lubang kat sini. Jadi ini semua cara-cara untuk menghasilkan brake disc yang tidak panas dan tidak overheat lah. Kalau kita tengok dalam Formula 1, bila dia orang brake tu sampai menyala kan, itu menggunakan brake carbon. Jadi brake carbon ni dia bagus, dia tahan panas, dia tak senang pecah dan rosak, dan dia dapat menghilangkan haba dengan cepat. Jadi itu dia utama kenapa menggunakan brake cakra ni lah, untuk mengawal haba dan suhu yang dihasilkan. Pasal kita kena faham, brake ni cerita dia senang aja. Apa itu brake? Brake tu ialah cara kita nak membazirkan tenaga. Kenapa saya cakap macam tu? Pasal bila kereta tu bergerak, dia ada tenaga. Bila kita nak berhenti, tenaga tu nak letak mana? Tenaga tu dia ambil pergi ke brake, dia cengkam menghasilkan haba. Jadi haba tu terbuang lah. Di situlah cara kita memperlahankan kereta, dan dengan mengambil tenaga yang ada pada kenderaan yang sedang bergerak ataupun badan yang bergerak tu, nak kena buang dia ke tempat lain. Kita buangnya sebagai haba. Kalau dalam kereta elektrik, kita buang dia, kita tak buang dia. Kita ambil dia balik, jadikan generator. Dia masuk balik, dia generate, boleh hantar balik ke kereta. Kalau nak tengok generator, kat basikal ada dulu kan, ingat tak? Pusing. Bila pasang generator lampu, dia berat sikit basikal kan? Macam itulah cerita dia. Okey, jadi kita ada buat cerita mitos. Ada orang kata kalau kita letak kereta tu masih lagi dalam drive,
dia akan brake cepat habis pasal duk tekan brake. Jadi brake pad ni dia hanya habis bila ada geseran. Bila kereta tu berhenti, dia panggil static friction, dia bukan dynamic friction. Bila static friction, dia tak ada geseran kat situ. Dia tak ada geseran, brake pad tu tak habis cuma ada tekanan lah dalam line tu lah. So kalau ada any kind of wear and tear, it would be on the actual brake line itself lah. Kalau brake line tu mungkin mengembang sikit ke apa ke tak tahu lah, tapi dia tak ada wear and tear on the actual brake pad itself. Pasal benda tu static friction, dia tak berat, tidak menghasilkan geseran yang menghabiskan atau menghauskan brake pad. Itu dia dua teknologi lagi yang kita bincangkan untuk bahagian terakhir. Bahagian terakhir ni yang paling menarik sekali. Tolong datang minggu depan. Tapi sebelum datang tu, kalau suka tolong tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan, dan juga tolong tekan butang langganan. Satu lagi butang loceng, kalau tidak nanti terlepas episod terbaik kita minggu depan.